Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mesyuarat penuh Majlis Perundang Kelang bilangan 1 2014 dimulakan dengan bacaan doa. Terima kasih yang berbahagia Datuk Yang Dipertua, Yang amat dihormati Datuk Seri Diraja Datuk Abdul Ghani bin Fatih Akhir, Tuan-tuan ahli majlis, Ketua Jabatan, Wakil-wakil media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Agenda kita yang pertama, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Kaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu, Ya Allah, yang telah mengurniakan kami akan rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negeri Selangor, khususnya daerah Kelang sebagai daerah yang maju dan sejahtera. Justru kami mohon kepada-Mu, Ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah pakatan dan perpaduan kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, dan berkatilah permesyuaratan ini. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang ianya menjadi pemelihara segala urusan kami. Perbaikilah hal keduniaan kami yang ianya menjadi tempat urusan hidup kami. Perbaikilah hal akhirat kami yang ianya menjadi tempat kembali kami. Perbaikilah kehidupan dan pergaulan kami, dan perjinakanlah hati kami, dan jadikanlah hidup ini untuk kami menambah segala kebajikan, serta jadikanlah mati itu sebagai tempat pelepasan kami dari segala macam kesusahan. Ya Allah, persaksikanlah kepada kami bahawa perkara-perkara yang benar itu tetap benar, dan mudahkanlah kami mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai yang batil, dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Datuk Orang Besar Daerah, tuan-tuan ahli-ahli majlis, pengarah-pengarah, ketua-ketua jabatan, bahagian dalam dalaman MPK dan juga luar MPK, wakil-wakil media, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Terima kasih kerana dapat hadir dalam mesyuarat Full Council yang pertama ini. Pada hari ini kita semua ahli majlis yang ada dalam mesyuarat ini telah pun mengangkat sumpah. Kita masih lagi ada 9 lagi ahli majlis, dan kita tunggulah senarai jika ada daripada kerajaan negeri untuk menjadi ahli majlis Perundang Kelang. Tunggu tu. Okey. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jawatan beruniform, sama ada di peringkat MPK ataupun di luar MPK. Jawatan bomba misalnya, jabatan penguatkuasa, kerana baru-baru ni kita telah menghadapi situasi tidak selesa sedikit dalam masa kebakaran dan sebagainya. Dan usaha kita bersama dengan Jabatan Bomba, kita telah dapat mengatasi masalah kebakaran ni semasa kemarau itu. Dan tindakan-tindakan susulan juga akan perlu diambil, di mana kerajaan negeri telah melihat mengarahkan Jabat Tanah dan Daerah Kelang
dan MPK juga akan bantu untuk menilai, untuk mengkaji bagaimana untuk mengatasi masalah kebakaran yang menjadi acara tahunan Johan Setia. Kita kena buat perancangan yang betul-betul dan jadi macam tapi alhamdulillah kebakaran ini nampaknya hujan pun dah turun, semalam pun hujan juga, so nampaknya mungkin dapat mengurangkanlah kemungkinan berlakunya kebakaran ini. Walau bagaimanapun, saya menyeru kepada semua penduduk-penduduk di berang kawasan Majlis Berang Kelang supaya tidak membuat pembakaran terbuka lagi. Jangan buat. Kalau tidak, nanti boleh spark isu-isu macam ni kan, boleh berlanjutan. Jadi minta kerjasama semua, dan Jabatan Kuasa MPK akan terus juga bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar untuk kalau boleh kita menegur, mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang membuat pembakaran terbuka. Bagi kawasan-kawasan yang dulu ada pembakaran terbuka, kawasan-kawasan di hak milik, pihak MPK telah pun menghantar kawasan-kawasan tersebut ke pihak Pejabat Tanah dan Daerah untuk diambil tindakan. Sebab mereka harus bertanggungjawab. Kita kena bertanggungjawab. Sebab kawasan tanah-tanah masing-masing kena jagalah. Dia tak boleh satu pihak lain yang tolong untuk menjaga. Sebab kita lihat perkara ini perlu supaya ada kesedaran rasa tanggungjawab atas pemilikan tanah begini. Okey. Yang keduanya saya ingin memaklumkanlah bahawa kutipan hasil kita sehingga 28 Februari hari itu, ya, kita punya sasaran pencapaian kita lah bagi penggal pertama ini hanya kita dapat mengutip cukai taksiran semasa sebanyak 58.5 juta, iaitu merupakan hanya 76.7% saja pembayar cukai. Ramailah kita tak membayar. Sebab patutnya kita kutip adalah sebanyak 76.3 juta. Ini pembayar cukai kita agak slow sikit tahun ini. Dan tindakan-tindakan susulan, peringatan dan sebagainya kita akan buat biasa. Dan kita akan buat juga dalam tengok yang tidak membayar, kita akan ambil tindakan perlu mengikut pada peraturan-peraturan yang kita ada. Samping itu, saya minta juga ahli-ahli majlis di kawasan masing-masing supaya memaklumkan kepada penghuni penduduk kawasan zon masing-masing supaya mengingatkan untuk membayar cukai. Mungkin Jabatan Kewangan tolong keluarkan pencapaian bagi zon masing-masing tu. Mungkin at least ahli majlis dapat tahu itulah cukai yang dikutip di kawasan tersebut, kawasan dia, pembayar cukai, dan boleh dimaklumkan, ya. Mungkin dalam masa seminggu ni keluarkan mengikut zon. Mungkin tidak berapa tepat, tapi some indicator is there untuk orang semua maklum. Okey. Daripada cukai tunggakan cukai taksiran kita yang dianggarkan sebanyak 48.6 juta, ya. Pencapaian pembayaran hanya 23.9% saja. Iaitu kita hanya dapat untuk setakat ni 11.6 juta daripada 48.6. Sebenarnya kalau tuan-tuan tahu bahawa kerajaan negeri itu pun telah memberi sasaran kutipan tahunan bahawa misalnya cukai taksiran semasa hendaklah mencapai 90% dan cukai tunggakan 30%. Yang ni last year kita capai 45 untuk tunggakan taksiran semasa 80%, tak cukup juga 1%.
Tapi kita targetlah tahun ni kita mencapai sasaran tersebut, sebab ahli-ahli majlis pun ada yang baru dan kambingan lama ni, ilmu gabungan baru dan lama. Otai ada, yang baru pun ada, sama-sama kita perah fikiran untuk kita sama menambah kutipan. Sebab kalau kita tak cukup sasaran kita, susahlah kita untuk berbelanja untuk membuatkan pembangunan dan pembaikan seterusnya. Juga tuan-tuan, kita projek-projek Maris kita telah berjalan sepenuhnya, yang bagi untuk tahun lepas punya peruntukan. Sekarang kejuruteraan ya, tolong ya, dah berjalan semuanya. Dan arahan bagi peruntukan tahun ini sebanyak lebih kurang 50 juta yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri. Senarai-senarai tersebut, jalan-jalan tersebut dah kita hantar kepada pihak UPN negeri dan sedang dipertimbangkan. Dan pada tahun ini telah ada satu arahan bahawa semua peruntukan tersebut hendaklah dihabiskan dalam tahun yang sama, tahun semasa. Tak boleh carry forward lagi lah. Jadi tahun ini kita kena lebih proaktif, lebih agresif dalam menjalankan kerja ini. Sebab kalau tidak nanti kita rugi. Macam tahun lepas agak kita lewat sedikit dapat duit tindakan kita. Kita ada baki lebih kurang 800,000. Tapi alhamdulillah, terima kasih pada kerajaan negeri kerana membenarkan kita juga menggunakan duit tersebut. Itu bukan duit tambahan, tapi adalah saving daripada urusan pemberian sebut harga dan tender tersebut. Ya, ada nampaknya pencapaian yang baik untuk kita. Okey. Satu lagi untuk aktiviti MPK, saya ingin memaklumkan bahawa kempen tawaran khas pengurangan kompaun bagi kawasan letak kereta di MPK akan bermula daripada 1 Mei hingga 31 Mei 2014, iaitu selama sebulan, di mana MPK akan buka kaunter semakan dan bayaran kompaun di Dewan Hamzah MPK dan pejabat cawangan MPK Jalan Tengku Kelana. Selain itu, semakan dan bayaran secara berjadual di pasar raya tertentu seperti di Bukit Tinggi dan Bukit Raja, di Jalan Kapah, Carrefour Jalan Kapah, Giant Bukit Tinggi pada hari Sabtu dan Ahad bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Ini untuk kita memudahkan orang ramai membayar kompaun-kompaun letak kita kepada kita, sebab sekarang ni dah ada bawah kita. Satu lagi, insya-Allah program khas Mesra Rakyat Daerah Kelang oleh kerajaan negeri akan diadakan pada 25 April 2014, iaitu pada hari Jumaat, bermula daripada jam 8 pagi hingga 10 malam. Ya, dan antara pengisian program yang akan diadakan adalah pimpinan pagi bersama-sama jabatan kerajaan, sesi bersama rakyat, solat Jumaat. Solat ni majalah mungkin solat tersusun lah sikit kan. Okey. Di tempat tertentu, dan program malam kesenian dan kebudayaan. Yang ni dia punya urustianya ialah pejabat tanah dan daerah. Dan kita akan membantu pejabat tanah dalam urusan ini. Kemudian satu lagi. Dia pagi tu yang saya difahamkan, pagi tu sama dengan jabatan-jabatan kerajaan. Petang itu mungkin ada program-program dengan ahli majlis, dengan audi selain daripada dengan NGO dan hingga ke malam. Itu urusan antara jabat negeri itu dengan itu. Cuma tempat tak maklum lagi lah. Tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi. Ayolah, siapa-siapa nak bawa balik ke daerah, ajak-ajak balik ke kawasan masing-masing. Cuba je belah. Cubalah. Okey, satu lagi, mulai 1 hingga 4 April nanti akan ada majlis tilawah Al-Quran peringkat negeri Selangor dengan tema Wasatiyah Tonggak Kesatuan Ummah.
Majlis akan diadakan di Masjid Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang. Ini dah ditentukan. Majlis penutup rasmi dan penyampaian hadiah akan disempurnakan insya-Allah oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 4 April nanti pada jam 8 malam. Jadi tolong tengok kawasan masing-masing dan ketua jabatan tengok kawasan-kawasan tersebut. Yang ini kita terima kasihlah. Ini ingat di masjid yang dirasmikan baru-baru ni kan. Jadi alhamdulillah orang besar daerah banyak bawa program. Ni tuanku ke daerah. Jadi esensi itu aja yang dari ucapan pengerusi, dan kita sama-sama berdoa jugalah tentang saya rasa ini dah bulan Mac, berdoa dan berusaha supaya insya-Allah tidak berlaku banjir dan hebat banjir sebab musim hujan yang dijangka akan berlaku, dan baru-baru ni alhamdulillah bila ada ribut memang kawasan kapal dah mula menjadi kawasan laluan setengah angin, kawasan angin. So mungkin kita kena tengok semula cantasan pokok yang mungkin mendatangkan bahaya kepada penduduk. Kita tak boleh nak kata akan terus berlaku. Kita doa sambil berusaha, usaha dan berdoa supaya tidak datangkan keberatan kepada kita nantilah. Dan juga alhamdulillah pada hujan yang lebat baru-baru ni, pada hari yang ribut itu banjir kilat kurang berlaku, dan kita akan terus memperbaiki saliran-saliran, dan seperti yang tuan ada ahli majlis faham sokongan pada ahli majlis, kadang-kadang kita buat kawasan-kawasan saliran tu yang bukan bawah tanggungjawab kita pun kita buat juga, sebab kita berpendapat kalau apa berlaku dia akan cari MPK, dia tak cari agensi lain. Jadi kita kena usahakan yang tu. Jalan-jalan parit-parit tanah kita akan usahakan, kebanyakan kita perbaiki, sama ada diperbaiki atau diperluaskan supaya kurang-kurangnya dapat menampung air itulah. Tetapi kita tidak boleh jika pada berlaku banjir ke apa tu, ketika pintu kunci air masih air penuh, yang tu ada sikit kepayahan kepada kita. Dan untuk maklumat ahli-ahli mesyuarat, kita dah bekerjasama dengan GPS bahawa kunci-kunci air bukan saja boleh dibuka oleh pegawai-pegawai GPS, tetapi juga oleh kaki tangan MPK. Ini untuk mengelakkan daripada beberapa peristiwa sebelum ini, di mana ketika berlaku sesuatu itu kita tidak dapat menghubungi antara satu sama lain. Sebab biasanya MPK ini, pegawai MPK telah berada di kawasan masing-masing ketika berlaku ini, sebab dah turun padang. Okey, saya rasa itu saja ucapan daripada pengerusi. Terima kasih. Agenda seterusnya pengesahan minit mesyuarat bulanan bilangan 12 2013 yang diadakan pada 23 Disember 2013. 14. Kertas berwarna putih. Mohon cadangan pengesahan. Cik Winston cadang, ada sokongan? Saya menyokong. Ada perkara bangkit? Perkara berbangkit. Ada.
Perkara 41. Kerja-kerja meroboh dan membina semula jambat di Jalan Pelabuhan Utara, Pelabuhan Barat. FT 180. Engineering. Yang Datuk Pengerusi, untuk maklumat terkini, pihak JKR maklumkan bahawa akan disambung tambahan masa ke bulan 9 tahun 2015. Datuk Pengerusi minta penjelasan sekali lagi. Akan siap bila ni? Tahun 2015. Jambat. Not for Westport. Itulah jawapannya, akan siap bulan 9 2015. Dan kalau kita baca minit 4.1b, yang mana disasarkan akan siap pada bulan Mac 2014. Maknanya dia suatu setahun lebih. Dan mungkin ada alasan yang kukuh mengapa perkara itu berlaku, sebab bila trafik jam berlaku dan sebagainya, penguatkuasa kita yang kena turun. So kita terpaksa hantar kita punya anggota ke sana. Mungkin di sana ada alasan yang kukuh yang boleh kita terima. You kena minta JKR maklumat daripada JKR. Sebab perkara ini pun juga dimonitor oleh kerajaan negeri. Dalam mesyuarat saya baru ni dengan peringkat kita telah, kerajaan ini telah menubuhkan Majlis Pengawatan Awam Selangor. Yang amat berhormat Menteri Besar juga menyebut perkara ini. Dan pada part saya minta penjelasan seterusnya daripada JKR. Ya, sebab dalam saya pun juga telah meminta supaya perkara ini dirujuk semula kepada JKR negeri, sebab kita tak tahu apa sebab dia. Sebab kalau dapat esok dimaklumkan balik semula ke dalam, ataupun kita panggil masyarakat infra itu JKR bagi taklimat. Why? Ya. Sebab panggil JKR untuk bagi tahu masyarakat infra. Tuan Pengerusi, bukan itu saja, kita kena pertimbangkan perniagaan-perniagaan di sana tu. Banyak yang kurang masukan duit tu. Itu sebenarnya untuk Tuan Sukumaran, perkara ini telah juga dibincangkan di peringkat kerajaan negeri membuat mesyuarat MTF dahulu. Kerajaan negeri pun ambil very prihatin lah tentang perkara ini. Dan dalam mesyuarat yang saya kata sebut tadi, mesyuarat Menteri Besar sendiri pun ada keluar statement dalam mesyuarat itulah, saya tak boleh nak sebut. Jadi dia pun rasa agak dia prihatin dalam perkara ini. Mungkinlah untuk kita di BMPK ni kita panggil JKR untuk beri taklimat why kelewatan. Sebab saya tengok dua hari lepas ada separuh tu mereka dah angkat pun halangan apa ni. I tak tahu penduduk angkat ke seperangkat dia dah buat halangan tu dia dah angkat. Itu menampakkan reaksi orang ramai lah terhadap kesakan di situ. Ya, elok dipanggil untuk the next meeting nanti untuk infra. Saya nak merujuk kepada lalu alternatif. Jadi kita selain maklum dalam ini kata bahawa waktu kemuncak dia kesakan amat teruk lah. Jadi kalau kita lihat dia punya peta jalan tu, kalau daripada Pelabuhan Utara, dia masuk jalan alternatif, masuk jalan Teguh Badar, kan dia akan pergi ke Kelang. Itu salah satu lah. Kalau dia tak mahu melalui bandar Pelabuhan Kelang. Jadi bila dia masuk situ, ada satu jalan daripada highway Jalan Raja Mula Musa, dia masuk jalan custom, dia satu jalan susur masuk ke Jalan Badar. Jadi jalan Teguh Badar masuk jalan susur tu jalan sahala. Jadi saya mencadangkan supaya jalan sahala tu ditutup supaya bari laluan daripada jalan sahala diganti balik sahala daripada Jalan Teguh Badar masuk jalan custom. Kita balikkan. Tukar. Sebab waktu muncak tu ialah kesakan berlaku Jalan Teguh Badar nak menghala ke Kelang jalan alternatif. Jadi mereka kena tunggu ke traffic light di Simpang 3 tu. Kat jalan custom. Jadi orang yang jalan yang tak sibuk, yang tak banyak kenderaan daripada Jalan Raja Musa nak masuk Teguh Badar tak sibuk.
Jadi queue tu panjang sebab kena tunggu traffic light. Jadi kita tukar demi laluan tu, yang laluan masuk daripada jalan custom tu, tukar daripada jalan masuk Tunku Padar ke jalan custom. Terbalikkan. Supaya kita lepas kenderaan tu. We take note dengan cadangan Encik Razak tu. Nanti dalam musyawarah infak kita tengok macam mana. Sebab kita kena teliti ni. Sebab sebab dah bertambah setahun lagi ni kan. Kita kena teliti. All the cadangan kita kena teliti dulu. Okey? Saya tengoklah kita punya apalah perhatian kita belum pernah lagi selama saya 13 tahun di MPK ni melihat mana-mana kerja-kerja JKR dia dalam masa. Tak pernah lagi. Jadi saya rasa patut kita berdialog dengan JKR bila masanya projek JKR boleh disiapkan dalam jangka masa yang tertentu. Belum pernah lagi. Itu yang dia panggil lah JKR. Sebab dalam tu musyawarah itu MB kata kat saya YDP Kelang pening kepala lah cerita pasal jalan camp tu. Baik tu panggil balik semula. So Datuk Pengerusi rasa satu keperluan, rasa kalau kita nak bawa dalam musyawarah infra mungkin ambil masa ataupun quorum dia. So kalau boleh kita buat khas perbincangan untuk isu ini sahaja dalam satu sesi dialog lah bersama JKR. Dan sepatutnya JKR bersama kita hari ini. Ada wakil dia? Tak ada. Tak ada wakil. Okey. Okey. 4.2 masalah banjir di sekitar Kelang. Ini secara umum sebenarnya semua jabatan telah pun memainkan peranan masing-masing dan sudah ada penyelarasan between JPP dengan hanya satu yang saya nak tengok dekat jalan kita tak dapat jalan Melawis tu dia punya problem is dia kuncai. That my personal observation lah. But we have to think about untuk membuat ada pond kat situ. I tengah cari ada. Sebab itu yang saya nampak. Sebab bila yang berlaku tu kuncai tu yang sebab dia tak boleh buat. Dia punya kuncai terlampau dekat. Tu so dia tak boleh. So I kena nak slow down jika ada hujan nak cari tempat untuk buat detention pond. That is a solution, physical solution yang I nampak. Sebab dah tengok apa ni parit besar tu bersih, dia smooth perjalanan ni. Hanya kita nak slowkan dia, boleh tampung air kalau hujan. Itu je saya nampak di Jalan Melawis. Yang lain tu satu lagi yang jalan Sungai Binjai. Sungai Binjai tu we have to work together dengan JPS. Mr. Tan yang dibangkit tu. Sungai Binjai yang Mr. Tan. Saya nak sentuh sikit berkaitan dengan Sungai Binjai. Kalau boleh itu kunci air Sungai Binjai boleh letak itu pump. Semasa kita kunci tutup yang masa kalau hujan lebat kita boleh pumpkan air keluar. Itu satu alternatif, yes. Alternatif yang Tuan Pengerusi, berkaitan dengan kawasan zon saya ada satu tempat jalan Sungai Batu 56 kalau tak silap saya. Dia masalah sana dia pasal belakang Kelang Utama ke utara Kelang Utama. Jadi masalah utama sana adalah sebab daripada masa pembinaan tu penambakan tanah tu difahamkan terkurang 1 meter. Jadi dia berada di bawah paras daripada yang mana-manalah. Jadi saya rasa masih kita pernah janji cuba nak buat fasa ketiga kolam tadahan air. Tapi kolam fasa kedua untuk pembesaran parit dia sehingga 9 meter sudah siap dibina. Cuma pada fasa ketiga tu lagi tengah buat tengok keperluan dia. Tapi saya nampak perlu. Dan perkara kedua yang sebelah ke utara lagi ke Taman Aman Perdana, baru-baru ni nampak ada fenomena bahawa dia macam parit-parit bila hujan lebat 1 jam, air dah mula macam dah penuh dalam longkang persekitaran dia. Saya percaya air dia daripada sebelah timur sehingga ke Setialam. Itu saya minta diambil perhatian. Datuk Pengerusi, berkenaan dengan Sungai Binjai ni, saya dimaklumkan daripada Jabatan Kejuruteraan penutupan tender tu telah ditutup daripada PTD pada 25 hari bulan. Jadi saya harap jabatan boleh follow up dengan perkara ni lah. Terima kasih. Datuk Pengerusi, saya rasa saya juga cadangkan untuk
masukkan satu pump di kunci air Melawis tu, sementara kita dapat kawasan untuk kulantaran. Sebab pam kita akan beli. Sebenarnya saya dah tengok nak ni ada empat baru. Kita akan cuba letak di mana yang untuk ni. Yang one something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berbagai Datuk, Tuan SU, ahli majlis dan rakan-rakan. Saya cuma nak jelaskan sedikit tentang perancangan ataupun tahap keperluan yang kita dapati selepas kajian bersama dengan pihak kejuruteraan dan juga pihak JPS. Kita ada buat lawatan dan kita telah kenal pasti kes-kes yang telah diadukan sebelum ni kepada pihak majlis, terutama oleh Cik Winston di kawasan Sungai Batu, yang mana penambahbaikan akan dijalankan oleh pihak kita dan juga pihak JPS lah. Dianya melibatkan Jalan Haji Sirap, melibatkan Salu sampai ke kunci air di kawasan Sementa, yang itu akan kita programkan dalam catchment area yang special kita akan buat. Kemudian di Taman Aman Perdana tu kita setuju bahawasanya aliran air daripada setiap alam ni sedikit sebanyak dia pecah dua. Satu ke kawasan Shah Alam, satu ke kawasan jalan ke Kelang Sentral. Iaitu dia akan melalui parit JPS dan parit itu perlu didalamkan lagi, dibesarkan. Kemudian di Aman Perdana tu dia ada satu retention pond oleh pemaju, yang mana retention pond tu merupakan halangan untuk pengaliran air. Dia punya outlet masuk ke retention pond tu lebih tinggi daripada aliran air di kawasan Taman Aman Perdana ni. Dia ada satu saluran bertingkat di situ, yang mana dia blok, bila air tinggi dia akan masuk. Jadi bila blok, dia akan ada air stagnan dalam tu, walaupun sejengkal. Dan dia akan melalui surau, kita dapat aduan daripada surau semua sekali. Walaupun dah buat, tetapi kita perlu mengubah suai sedikit kawasan tu, dan saya cadangkan dalam program penambahan PAM nanti, PAM tu sesuai di sana untuk satu program lah. Yang kawasan-kawasan yang lain kita telah membersihkan 23 km parit-parit tanah yang kita buat program daripada Februari sampai ke Mac ni, dan masih berjalan lagi. Dan tumpuan kita ialah di kawasan-kawasan yang menjadi outlet utama kawasan yang pernah berlaku banjir. Dan kita tidak mengatakan dianya telah berjaya, tetapi kita akan menghala ke arah untuk menyalurkan air dengan cepat keluar daripada kawasan-kawasan yang berlaku banjir. Kecuali seperti mana kata Datuk tadi, kita tidak dapat menyelesaikan masalah contohnya kawasan Melawis, di mana dia punya panjang outlet daripada Taman Melawis ke kunci air 41 Sungai Udang ni, dianya terlalu pendek, 1.3 km saja saluran dia, dan dia tidak dapat menampung air dalam masa 1 jam ke bawah tu lah. So yang itu kita perlu memperlahankan pergerakan ke kunci air, dan kita insyaAllah kita akan dapat mengurangkan isu banjir yang ketara sampai masuk rumah lah. Yang lain program-program kita sedang berjalan sekarang ni.
sekolah tu sekolah lama saya, sekolah. Saya sensitif sikit kawasan tu. Sebab sekolah. Itu dah turun, bukan murid lah. Ada banjir ke Wan? Untuk makluman Tuan Haji Razak lah ya. Sebenarnya prioriti dua tempat bila Datuk datang ke MPK ni ialah di Sekolah Lasar dengan Sekolah Teluk Gadung tu lah. Dan Datuk YDP sendiri turun bersama saya dengan Tuan Haji Makno. Kita telah meninjau beberapa hari kawasan tu. Dan di kawasan Lasar yang banjir selama 12 tahun telah dapat diatasi. Kita tak tahulah yang hujan yang akan datang ni, tetapi setakat sekarang ni belum pernah berlaku banjir sehingga melimpah ke dalam kawasan kantin sekolah. Iaitu saya boleh confirmkan kerana kita telah jumpa punca dia. Di kawasan Sekolah Teluk Gadung dengan Sekolah Sungai Udang tu, dia merupakan aliran sebelah kanan daripada Jalan Yadi. Kalau kita daripada Jalan Sungai Betik masuk Jalan Yadi, sebelah kanan merupakan saluran utama ke Kampung Delik. Tetapi dia akan masuk di bawah bawah jalan tu, underground drain tu, dia akan pergi ke saluran utama sebelah kiri. Dan di situ merupakan lebih kurang T-junction. Di mana bila aliran utama yang straight, dia akan menghalang aliran sebelah kanan. Dan di sana kita telah membuat kajian dan telah buat pun, iaitu kita pecahkan aliran tu, dua-dua boleh mengalir di mana kita membina sempadan di tengah-tengah longkang. Yang itu telah pun dibuat dan setakat hari ini belum pernah berlaku banjir di sebelah rumah yang selalu naik 4 kaki sebelah tu. Belum pernah lagi. Tetapi kita belum hadapi cabaran yang sebenar lah, hujan lebat. Setakat hujan yang lepas ni, jalannya belum ditutup lagi Tuan Haji. Yang itu telah dibuat oleh Datuk YDP sendirilah. Encik Wan surau Jalan Yadi surau Yadi jual surau Asukriah kan. Dia dah beberapa kali dah masuk tukar kapet dia sebab air masuk kan. Dan sekarang ni walaupun bawah-bawah ni memang majlis dah tukar satu culvert yang underground drain tu dah tukar, tapi digunakan saiz yang dulu-dulu punya yang 10 tahun yang lalu. Jadi tak boleh menampung lagi. Dan sekarang ni kalau berlaku hujan lebat, memanglah kita melihatlah mata kasar kita beberapa inci saja lagi dia akan masuk dalam surau. Kalau lebat betul sangat panjang tempohnya, surau tu menjadi banjir juga. Surau Asukriah tu. Kalau Datuk daripada Sungudang di belah kiri selepas sekolah Teluk Gadung, sebelum traffic light. Jadi saya setuju dengan pandangan Cik Wan tadi. Jadi saya minta kalau dia mengupgradekan dia punya underground drain atau culvert itu mesti ambil saiz yang lebih besar lagi supaya boleh menampung air. Kerana kawasan tu juga kena lebih tahu dengan penduduk di kawasan tu. Kawat kolong. Yang buat banyak kolong-kolong tu. Kelongkong dia tu. Kena minta kebenaran jugalah. Jangan dia ada kadang-kadang dia buat saiz kecil je. Tak ikut saiz. Kawasan tu secara fizikalnya saya mengistilahkan air kawasan tu confuse kat mana dia nak keluar. Air confuse. Jadi saya hanya tunjukkan potong kat sikit itu. Jangan jadi T-shape. Lebarkan sikit. Kemudian kita buat macam panggil apa? Halangan tengah tu. So air tu ikut. Divider tu ikut. Kos dia tak tinggi. Daripada anggaran beribu-ribu. Kita buat tak sampai pun 10,000 punya tu dapat mengatasi. Tapi kita tengoklah sebab kadang saya tengok di kawasan saya bukan rasa saya lihat kita benda-benda tu ada tetapi kita tidak melihat secara practicality on the ground yang di Kelang ni saya rasa. That's why saya dah mengarahkan ketua jabatan turun tengok on the ground. Kita ada retention pond banyak tapi kita tak maintain retention pond. Contohnya lah. Sebab itu yang saya tengok di Bandar Sultan Sulaiman. Kita buat balik semula retention pond. Yang dah berapa tahun, 5 tahun, 7 tahun tak buat. Kita bersihkan balik semula. Ini saya rasa benda tu ada. But kita tak maintain, tak melihat benda-benda tu. So saya punya cara ni tengok balik semula ni benda tu ada. Mana yang retention pond perlu didalam, kita dalamkan, dibersihkan. Itu. Jadi kalau di kawasan tuan-tuan ada retention pond lah, saya rasa tolong beritahu lah saya nak pergi tengok. Sebab yang ni yang saya rasa boleh membantu kita
mengurangkan berlakunya banjir-banjir kilat. Sebab sekarang ni kita tengok banjir kilat. Itulah yang usaha yang kita sedang buat, MPK sedang buat sekarang ni. Okey. Datuk, lagi satu yang saya nak ambil perhatian Datuk berkaitan dengan jalan-jalan CKR yang sekarang, contoh Jalan Haji Sirat, Jalan Sungai Putus. Dia ada buat satu perkara yang baik, saya nampak cantik lah. Dia yang tepi-tepi jalan tu dia pukul rata, dia tolak rata. Tetapi bila dah tolak rata, dia tak bersihkan, dia timbun-timbunkan tepi longkang tu. Jadi saya khawatir sekarang musim kemarau. Bila musim tenggujuh, dia akan macam halangan untuk air masuk ke dalam longkang. Jadi dia JKR tak bersihkan. Dia bertimbun sepanjang jalan tu. Dan di jalan Sungai Pulau pun bila pembersihan daripada longkang dinaikkan ke tepi jalan, dia pun timbun sendiri macam mini banjaran. Jadi saya rasa adalah masanya kita bersihkan ataupun minta JKR bersihkan kalau berkaitan. Terima kasih Datuk. Itu sebab dalam syarat infra itu ada di cadang kita. Macam kita turap jalan kan, pastikan scupper drain tu betul dah dikorek bersihkan. Sebab kadang simple je bendanya. Sudah blok itu je air. So ini semua adalah maintenance biasa yang kita kena buat. Itu je saya nampak. Asas je. Okey. Ini Datuk Pengurusi, saya ingin merakamkan terima kasih dan syabas kepada pasukan pantas kita kerana cuba berjaya menangani banjir kilat Taman Desa Permai Meru yang sebelum ini tak pernah banjir sebenarnya. Cumanya kita mohon supaya pelebaran jalan yang sedang dibuat oleh pihak JKR itu di Meru tambahan dapat diselialah, dipantau. Kalau tidak nanti akan berlaku kes yang sama. Cik Wan maklum perkara ini. Dan perkara yang kedua 4.2C nak dapat kepastian perkembangan dia bagaimana. 4.2C Musa 8. Guna bajet kita ke bajet kerajaan negeri yang ni? Kita dulu. Ya, kita dulu. Baik, betul. Same time juga kita akan minta jugalah. Mohon. Okay. Sebab saya tak mau jadi juara menunggu. Takut lambat nanti. Lambat. Yang ni kita ingat dalam bulan ni boleh dapat Bulan ni. Dalam 2 minggu ni akan dapat. Pam tu yang kita bincang saiz. Portable dulu. Sebab itu bajet kecil dah dipangkat mana? Okey. Next. 4.4 pengurusan bangunan Plaza MPK terkini PPH. Silakan. Yang ni kita ambil lagi. Selamat pagi. Untuk makluman ahli mesyuarat semuanya bahawa pengurusan bangunan Plaza MPK telah diambil alih sepenuhnya oleh majlis dan dalam tempoh sebulan ini kita sedang mengambil tindakan beberapa penambahbaikan yang ada pada bangunan dan yang terbaru kita sedang menggerakkan jentera kita untuk tujuan promosi Plaza MPK dan waktu terdekat ini adalah untuk buka balik Plaza MPK kepada orang awam untuk tujuan promosi Hari Raya yang akan datang dan kita masih dalam tindakan awal lah. Saya juga mohon supaya ahli majlis yang ada sekiranya terdapat mana-mana peniaga-peniaga yang boleh memajukan Plaza MPK, kita mengalu-alukan supaya dapat datang dan menyewa dengan bangunan ini. Sebab kita ada lagi lebih kurang 30% ruang perniagaan terutamanya di tingkat 3 yang masih kosong. Untuk makluman. Berkaitan dengan itu Plaza MPK, saya cadangkan kalau boleh kita disusuk atau semula. Sebab dia punya itu sekarang kosong-kosong dengan yang sedia ada, kita mesti ada satu cadangan section-section dengan lebih murah, itu orang dengan lebih atraktif orang masuk dan ada elemen baru diletakkan dalam, put the new element inside. So ini boleh pukul. Terima kasih. Saya beri satu cadangan, kita harus adakan satu jawatan kuasa kecil untuk menguruskan. Kita menjemput semua ahli majlis untuk memberi cadangan yang untuk memajukan Plaza MPK ini satu hasil kepada majlis. Kalau kata kita boleh berjaya daripada segi struktur tu dengan pengurusan tu, saya yakin akan mendatangkan hasil yang lumayan untuk majlis. Terima kasih. Saya pun terfikir tadi sebab di
perlu ada satu jawatankuasa kecil untuk kita membuat perancangan bagi Plaza MPK ini. Sebab saya rasa bila saya dah pergi tengok di GM tu ya, GM is wholesale. Terfikir kenapa Plaza MPK tak boleh buat macam tu. Ya kan? Why kita tak? So saya mencadangkanlah satu jawatankuasa kecil, tak ramai lah, 4-5 orang je, dengan pengarah perancang sebagai urustia dia, untuk memikirkan macam mana. Kalau boleh kan, penilaian supaya dapat buat macam promosi dan sebab kita kena buat macam ada revamp sikit lah kat situ. Yang meriah lah. Macam sebab kalau besok kita ambil satu tindakan kata yang sebelah sana, yang akan di dalam insya-Allah dalam minggu depan kita ambil tindakan, kemungkinan kalau kita offer dia masuk ke sini pula akan nampak kita buat serong. Ini yang kena fikir. Okay. Saya boleh saya pilih jawatankuasa ni, pengarah penilaian ni, Urustia dan pengurusi dia, Mr. Tan, Mr. Lee, dan 5 orang. Tak mahu ramai nanti dia confuse. Saya minta Cik Kamal lah. Okey, Kamal 3 lain di Sukumaran. Okey. Dia tengok just idea. Minta maaf, Plaza MPK, kalau kata keseluruhannya saya tak ada komen lah siapa, tapi kalau kata untuk Plaza MPK saya harus dijemput lah sebab dalam kawasan saya. Yalah, ni ada. Okey. Jadi lagi satu tu, mula-mula minta maaf tak ada. Okey. Itu kalau ramai ni saya tawarkan diri juga, tetapi selain daripada itu saya rasa perlu ada penglibatan. Kalau kita nak menaik tawarkan pemasaran dia, saya rasa perlu ada penglibatan ejen-ejen hartanah. Ejen-ejen hartanah yang berdaftar. You first meeting, you buat dia punya skop dulu macam mana. Cuba saya pun tawarkan diri. Ya. So yang nama-nama tadi yang saya dah sebut tadi, yang tu kira-kira. Ya. Buat sebut-sebut dulu ni. Kita tengok. Jangan ramai nanti dia. Kamu nak masuk kat Mister? Ya, jadi I offer myself. Okeylah, terima kasih. Okey. Kalau kita dapat kan yang tu kita hidupkan kembali, ataupun saya terfikir juga kalau building tu kalau mungkin buat macam GM tu. Kenapa? Saya tak tahu siapa, tapi itulah saya dah tengok kawasan ni hidup. Wholesale. Okey. Ini dalam masa 2 minggu you kena bagi ya dia punya proposal. Okey. Okey, SU saja lompat pergi 4.4. Tapi tengok semua orang senyap. Sebenarnya 4.3 belum dapat maklumat. Silakan Engineering Maharis. Maklumat terkini. Maklumat terkini dari Yang Ketua dan ahli mesyuarat. Tinggal 4 yang masih berjalan. Yang lain semua kita dah buat korintan dan ukuran terakhir lah. Jadi pada dasarnya peruntukan untuk Maret 2013 telah selesai digunakan tu. Dia buat malam pun jangan buat kan? Okay. Sekarang ni saya nak tanya, dia coring dah buat dah, coring test? Coring pun dah buat. Lepas tak lepas? Ada yang tidak. Berapa persen lepas? Dalam 60% lepas. Jangan masa buat test tak ada kompromi.
Ya, tak ada kompromi. Tempat you pilih sendiri. Ke mana nak claim, bukan dia tentukan ke mana nak, yang mana. Okey. Dan saya dah kata seperti itu, Ketua Jawatan Timbalan yang akan pergi buat test. Ya, supaya betul-betul kualiti terjaga. Turun tengok budak buat lah, you supervise lah buat, tengok. Malam saya begitu. Di PBT lain ada yang tak lepas. Tak lepas. Semua tak lepas dan yalah. Minima, very minima. Banyak tempat di PBT turap semula. Tapi kita jangan. Kita buat betul ikut spek yang kita kendaki dan kita pastikan spek itu dipenuhi. Okey? Okey, itu saja perkara-perkara berbangkit mesyuarat yang lepas. Kita pergi ke agenda seterusnya, menimbang, menerima dan meluluskan pelakuan minit-minit mesyuarat jawatankuasa tetap seperti berikut. Pertama, minit mesyuarat jawatankuasa OSC bilangan 24 18 Disember 2013. Wow, semua pink. Dia macam ni, ada akad terperanjat dia nampak lepas. Sebab saya lihat ada sedikit bukan kelemahan dah, saya nak buat perbaikan. Sebab bila minit OAC sebelum ini, dia akan tunggu sebulan. Means we delay 1 month sebelum orang dapat bergerak. Sebenarnya kalau saya, every month kena masuk dalam full council that month untuk disah, untuk dimaklumkan. So we are saving 1 month untuk kerja-kerja lain. Kalau tidak nanti dia sebulan you tangguh, sebulan dia jadi 2 bulan untuk on the ground. Jadi tahun ni, yang ni je nampak banyak, ada semua berapa, ada 3, 4. Lepas ni besok ada 2 je. Okey, yang ni OAC ni untuk maklumat. Ada maklum balas untuk makluman. Tadi kita ambil maklum untuk pengesahan sajalah. Tapi nampaknya Rustia semua mewarnakan 4 mesyuarat ni warna pink semua. Rustia minta kalau boleh diasingkan yang mudah tiap-tiap. Ya, ada apa? Ya. Datuk Pengerusi, ya, walaupun saya dalam ahli jawatankuasa OSC, tapi sini saya ada satu perkara lah tentang minit mesyuarat 26 Februari bilangan 1 tahun 2014 muka surat 10. 26 Februari 9 mula 9 lah. So ada permohonan di Jalan Batu Lindam 16 Bandar Bukit Tinggi 2. Saya masih ingat pada masa mesyuarat itu, saya ada minta supaya ditangguh untuk dapatkan pandangan awam lah, seperti yang dibuat di projek di Jalan Bukit Mertajam. Sebab dia melibatkan sekeliling maya penduduk dan juga ada sebuah sekolah di situ. So memandangkan keadaan laluan trafik sekarang ni, so saya ada minta supaya kita adakan pandangan awam. So tapi dah lulus dan dia dah keluar daripada minit mesyuarat yang telah pada bulan Mac. So yang 26. Projek belakang JIJSCO. Surat 9 mula muka surat 9 10 11 sampai 12. Walaupun yang kita minta dia dah masukkan dalam syarat-syarat lah, yang seperti nak buat jenjabat di depan Jalan Langat, semua dah ada. Tapi yang saya juga ada minta supaya adakan pandangan awam lah. OSC Cik Sulaiman, apa sebenarnya
Datuk, Assalamualaikum dan selamat pagi Datuk. Saya mesyuarat untuk merujuk pada apa yang dibangkitkan oleh Majlis CU, merujuk pada muka surat 9 ya. Yang ini berhubung dengan cadangan pembangunan Pangsapuri 16 tingkat, Pangsapuri 19 tingkat, hotel dan juga tempat letak kenderaan ya. Yang ini lokasinya di belakang Jasco, di sebelah tapak letak kereta, yang mana tapak itu adalah tapak komersial. Dan untuk makluman ahli masyarakat bahawa sebenarnya sebelum kita bentangkan perkara ini ke OSC, satu perjumpaan dengan persatuan penduduk telah pun diadakan ya, di bilik ini ya. Saya rasa mungkin pada waktu itu sampai bulan 9 atau bulan 10 yang mana dipenguruskan oleh Yang Berdatuk BD ya. Itu satu sesi ya, yang mana melibatkan persatuan penduduk berhubung dengan cadangan pembangunan ini. Itu satu. Dan yang kedua, apabila dibentang di OSC dan kita mengambil perhatian berhubung dengan cadangan supaya diletakkan notis pacak, dan perkara ini pun telah pun dibuat. Yang notis pacak ini telah pun dibuat di site ya. Setakat ini kita ada satu pandangan dan kita akan memaklumkan dalam masyarakat OSC yang akan datang lah. Tapi secara prinsipnya, secara dasarnya memang kita telah pun memutuskan seperti yang telah pun disyarat-syaratkan, dan banyak syarat yang kita kenakan, khususnya berhubung dengan pembinaan di Jam 4 dan sebagainya. Itu untuk makluman di masyarakat. Terima kasih. Dah, okey. Lain-lain. Ambil maklum semua ya. So boleh kita sahkan masyarakat maklum ya. Okay, next. Seterusnya, minit mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan, Alam Sekitar dan Kemasyarakatan. Bilangan 1 pada 14 Mac 2014. Kertas berwarna biru. Datuk Pengerusi, saya nak menarik perhatian muka yang kelima, 3.222. Gelanggang futsal di daerah Kelang. Rasa isu ini isu lama, iaitu kita akan diserahkan pada badan futsal kepada MPK, tetapi kita mengatakan tunggu ianya dibaik pulih baru kita boleh ambil alih. Ya, itu poin dia. Contohnya macam lot 51 Pekan Meru. Setakat saya 150,000 telah dilaburkan, tapi kerana di peringkat pentadbiran mungkin perkara itu dah rosak dah sekarang, baru diperbaiki dah rosak sebab tidak diserahkan kepada MPK. Dan saya takut perkara lain pun akan berlaku perkara yang sama. Contoh apa yang berlaku di baru-baru ini di Taman Sungai Kapal Indah, habis ribut datang, habis tiang lampu jatuh dan sebagainya. Walaupun kita kata itu bukan kita punya, tapi kalau tiang lampu jatuh kena dekat budak, ada mangsa, ia akan disalahkan kita juga. So kita kena cari kaedah macam mana time frame ini boleh disegerakan. Kalau kita tunggu begini, dia lebih dulu lagi ni isu ni kita bincang ni, yang tak selesai sampai sekarang. Wallahualam. Untuk makluman mesyuarat sebenarnya perbincangan ini pun telah berada di peringkat akhir dengan pihak pejabat daerah dan tanah serta seksyen pihak berkuasa tempatan dari segi peruntukan. Peruntukan itu disalurkan melalui pejabat daerah dan tanah. Dan kita memang kerjakan, even dalam minggu lepas pun saya berhubung sendiri dengan pegawai yang melaksanakan tugas ini dan mohon supaya segerakan pembaikan dan kita akan terima selepas pembaikan. Ini dia dalam monitoring kita lah. Datuk Pengerusi, saya minta perhatian, maaf mencela ya. Ingat isu sama juga. Cuma dia macam contoh di Sungai Kapal Indah pada ribut yang lepas, saya rasa 2 minggu lepas hari Isnin ya. Ranak futsal di Sungai Kapal Indah. Dan saya nak ambil perhatian bahawa seandainya dia runtuh, dia terkena kalau penduduk di sana ataupun anak-anak penduduk di sana, saya rasa MPK tidak terkecuali daripada didakwa di mahkamah. Jadi benda tu kita tak nak tunggu dia berlaku baru kita didakwa. Dan saya percaya kalau dia melibatkan third party, saya rasa kita boleh abaikan. Padahal kita G to G. Saya rasa benda ni perlu disegerakan. Dan selain daripada yang 7 ini, saya difahamkan ada lagi banyak senarai yang belum lagi diambil alih. Jadi saya rasa ada keperluan dia, kita kena ambil perhatian segera dan perhatian
lebih terhadap isu-isu ni. Ini baru futsal, belum lagi cakap lagi balai masyarakat, belum cakap lagi contoh saya difahamkan pun banyak kawasan lapang yang reserve dia kawasan lapang, tapi ada yang belum diwaterkan. Contoh Jalan Pekanbaru 32 kalau tak silap saya. Separuh diwaterkan, separuh reserve. Itu salah satu contoh. Terima kasih Datuk. Okey, saya agak kecewa dan terkilan sebenarnya. Saya dah banyak berbincang dengan pihak kejuruteraan dan jawapan pun samalah, maknanya dia ditunggu daripada pejabat daerah tentang untuk diserahkan kepada MPK, iaitu Padang Futsal Lot 51 Pekan Mero, sebelah Dewan Pekan Mero. 150,000 dilaburkan. Tahun lepas dah rosak dah sekarang. Sebab tidak ada siapa yang menyeliakan Padang Futsal tersebut. Pagarnya habis. Ya, budak-budak main memasuk begitu. Budak nak main kan? Tak tahu siapa nak dirujuk, dia pun masuk saja dan kerosakan berlaku. Akhirnya yang rugi siapa? Kita semua rugi. So kalau perkara itu dapat G2G tadi itulah. Kalau dapat dikemaskinikan, macam mana benda itu boleh dipermudahkan. So ada yang menyeliakan. Rasa benda itu manfaat lagi banyaklah. Okay. Yang itu memang dah G2G dengan pihak pejabat tanah dan UPN di peringkat akhir. Sebab kita tidak mahu menerima benda yang rosak, kemudian kita kena jaga dan kita kena keluar duit untuk kita menjaga semula. Jadi itu dah memang pihak Jabatan Penilaian dah follow up isu ni dan dah katanya peringkat akhir. I don't know. Point dia Jabat Tanah besok, adakah kerajaan negeri akan menyalurkan peruntukan untuk itu. So this is your job. That's your job. Sebab selepas kalau dia ambil, dia serah pada kita, kita macam mana kita pula nak handle. Kita pun dah ada perancangan dia macam mana kita nak susun benda tu, nak menyelenggarakan, untuk menguruskan. Sekarang ni baiki tu dulu dan kita tak mahu macam di Bukit Tinggi. Kita dapat benda yang rosak, kita terima dulu, kita kena buka, kena negotiate balik sini bernilai 300,000 lebih. We don't want that. Orang serah pada kita, kita ambil betul tu di, kita tak mahu macam tu lah. Pengajar. Itu jadi kita buat ni lah, ini yang. Sebab itu yang tuan-tuan sebelum ni bangkit juga pasal isu kedai-kedai luar bandar. Kita diserah pada ni tanpa pembaikan dan sebagainya. Itu juga, itu bernilai berapa kan. Jadi benda-benda itulah jadi pengajaran. Kalau saya pada masa itu sepatutnya disuruh pada PBT untuk melaksanakan. Tan, you want to say something, Tan? Tak ada? Itu. Tapi kita peringkat akhir, Tuan Haji. Okey? Datuk, yang kata muka surat 9, 3.3.8. Ini cadangan mengadakan bengkel pengurusan program kita semula di MPK. Ini dibangkitkan oleh mantan ahli majlis, Encik Lim. Adakah ni kita tengok wakil PPP memaklumkan bengkel tersebut masih belum diadakan? Sebab pandangan daripada bandar ni, kita nampak tong-tong kita semula ni dah jadi tempat sampah. Jadi sebab syarikat-syarikat ni dia hanya mengutip barang yang dia perlu. Yang lain tu dia letak tepi. Jadi ini satu beban kepada majlis. Jadi sama ada kita nak luluskan ataupun kita nak itu ada. Sebab masih belum lagi. Yang ni kita kena lihat dalam peringkat what is going on the ground. One. Sebenarnya kita ada buat smart partnership dengan 4 NGO yang besar-besar, yang disabled person punya NGO ni. Kemudian mereka ni meletakkan 4 jenis tong, 4 color, satu syarikat mewakili 4 satu color. Dan mereka ni dulu kita ada satu jawatankuasa khas kita semula peringkat MPK lah, yang diketuai oleh Cik Lim, pengurusi dia. Bukan peringkat jabatan tetapi peringkat MPK, dan kita bergabung pelbagai jabatan. Masalah sekarang ni ialah kerjasama penduduk sebenarnya. Tempat itu ialah untuk sumbangan secara percuma oleh masyarakat, diletakkan dalam tong. Dan yang jadi masalahnya ialah public ni mereka meletakkan sampah kat situ. Campur aduk dengan sampah, dengan najis, dengan
macam-macam, buah-buahan, busuk semua sekali. Jadi itu secara tak langsung dia sedikit sebanyak menyusahkan pihak NGO ni lah. Yang sebenarnya awal program ni, kita bersama dengan satu NGO ni, dia okey. Tetapi bila masuk 3 NGO yang baru ni, dia ada macam satu perebutan kawasan dan juga pendekatan mereka kepada penduduk. Nah, itu dah mula melibatkan banyak tahun dan banyaklah lokasi tempat pembuangan sampah. Dan kita kena pasti, dan kita telah mengalihkan 20 lokasi sebenarnya, pindah tempat yang lain. Tapi akhirnya pelbagai tempat ni dia jadi tempat yang macam sama juga. Jadi yang pentingnya kerjasama daripada penduduk lah. Dan kita pendekatan yang baru tahun ni sebenarnya, kita akan membuatkan bekil untuk kita kena pasti dia punya senarai semak apa yang perlu dibuat, pemilihan tempat dan juga pendekatan ataupun pelibatan masyarakat persatuan. Yang ini kita akan buat nanti. Saya berpandangan daripada kita sediakan tong tu, kita tak payah sediakan tong. Sebab saya ada pengalaman, saya ada di sana pengalaman, bila kita buat tong sampah, sediakan sampah, orang lagi bukan penduduk situ je buang sampah. Satu orang luar semua buang sampah. So jangan buat. The best is pada ada tengok di Taman Petaling. Dia hari Taman Petaling, Taman Petaling Indah. Taman Cilung. Dia ada weekend aja dia datang dikumpulkan. Ya. Bukit Tinggi. Yang kita galakkan seperti itu. Maksudnya ada inisiatif daripada orang yang ingin hantar kan, dia buat collection. Jadi dia settlekan hari itu habis. Daripada kita sediakan tong-tong itu. Sebab kita, minta maaf saya rasa kita ni Malaysian belum sampai peringkat mentality macam sediakan tong-tong. Belum lagi. Okey? Macam tu je Wan, senang. Siapa nak buat, ambil yang apa tu? Tak payah buat tong-tong. Kumpul satu tempat, letak ni, beritahu, hantarlah barang kat situ. Itu je senang. Weekend ke, buat malam ke, sebab jangan sediakan. Kalau separuh orang-orang tu, dia buat macam garasi dan sebagainya. Buat benda tak terpakai. Itu sebenarnya bang kita semula sebenarnya. Sebab, tapi culture tu tak ada di tempat kita. Okey, kita buat macam tu je. Nanti saya bincang dengan empat-empat ni lah. Kalau Datuk Pengerusi, muka surat yang 8, 33.5, pertandingan kebersihan taman-taman perumahan, pasar pagi dan pasar malam. Kurang jelas dengan pertandingan ini, Tuan Pengerusi, di mana pasar pagi dan pasar malam telah diuruskan oleh majlis. So, macam mana pertandingan ini akan dipertandingkan? Antara siapa? Siapa yang akan terlibat? Hari itu saya rasa dah jawab dalam syarat itu. Yang itu kita tak buat lah. Kita buat taman je lah. Kan? Yang kita urus sendiri macam mana kita nak bertanding. Itu, kemudian besok kita kata itu ada kategorikan taman yang baru, taman lama. Taman yang pasar pagi tu, pasar malam mungkin tak buat lah. Kan kita cakap itu dalam syarat. Satu, mungkin cabaran sendiri lah. Kalau kata kita nak hantar kontraktor dengan pemantau kita. Dengan pertandingan ni. Sebenarnya Datuk, yang lepas ni diuruskan oleh JKK satuan lagi sebenarnya. Ini yang 2013. Ini yang kita dah selesai. Kita memang setiap tahun, hujung tahun kita akan buat 10, 11, 12. Cuma yang untuk tahun lepas, kita tak announce kan kerana itu kali ketiga. Dan kita nak sebagai pendekatan masyarakat, jangan masa bertanding je bersih. So kita ambil penilaian kita daripada Mac tahun lepas. 3 bulan, every 3 month kita buat penilaian dan kita dah dapat keputusan. Tahun ni dia bentuk pertandingan tak adalah pasal semua di bawah satu jabatan. Jadi kita tak adalah bertanding. Kalau bertanding pun saya juga juara nanti. Okey, next. Tak ada. Pegak taman je lah. Taman kita buat taman. Sebab taman tu kita kategorikan dulu, mungkin kita kena lihat taman baru. Sebab ada kata takkan taman lama boleh bertanding taman baru tersusun kan. Mungkin. Jadi kita mungkin dengan taman 10 tahun, taman yang berusia di 15 tahun. Mungkin ada. Kalau ada kampung pun buat, kampung tradisi ada. Buat. Tapi kalau nak buat tu, kita kena start now dah. Yang kena buat. Okey.
Kalau macam tu tajuk tu ditukar kalau Datuk. Yang ini dia ambil dia daripada yang lama. Okey, kertas seterusnya milik mesyuarat Jawatan Kuasa Presidenan Pembangunan Usahawan bilangan 1 2014. Ini lesen. Kertas berwarna kuning. Ada apa-apa? Okey, kalau tak ada apa, seterusnya minit mesyuarat Jawatan Kuasa Keuangan dan Taksiran bilangan 1 2014 bertarikh 20 Mac 2014. Kertas berwarna apa ni? Jingga. Purple. Datuk Mengerti, ini yang untuk kewangan ni muka surat 5 2.5. Surat penyewa ni telah datang ke pejabat kita pada hari Rabu malam Khamis tu. Dia menawarkan dia nak ambil balik, tapi saya suruh dia bayar apa ni sewa tu. Dia sebab tunggakan tu dah banyak. Jadi tapi kita punya bumbung ni bila kita boleh siapkan? Itu PPS engineering atau kewangan Yang bumbung dulu. Kes yang tu dia janji kat Tirap Mesuk saya dimaklumkan dia nak buat benda tu. Baru dia nak buat kan. Okey. Sebab itu you all do setuju dengan kadar yang dibenarkan. Okay. Sekarang ni kalau kita buat sendiri, okey, kita akan cari orang yang barulah. Kita tak apa, itu janji dia dulu yang you all semua bersetuju dengan kadar tersebut, dia janji nak baiki. Sekarang ni dah bagi peluang itu, sekarang ni dia kata tak nak buat pula. Dia minta lagi sebab. So pada saya itu sebab dalam mesyuarat itu kita kata okey, kita buat secara bumbung. Nilai dia bukan dalam 200,000. Okey, yang ni kita dah kita offer buka balik semula lah. So kita stick dengan keputusan tersebut dalam 200 ini 100,000 lebih kurang yang kita akan buat dan di dalam masa sebab kita kena tender semua. Ingat dalam masa 2 bulan ni. 2 bulan baru kita nak buat proses itu. Jadi kalau ini Datuk Menteri, izinkan saya. Adakah penyewa tu datang jumpa PPS? Ada? Ada boleh dapat sikit penjelasan tak? Okey, memang penyewa tu ada datang membuat rayuan kepada kita dalam 2-3 kali rayuan lah, dan kita telah menjawab. Oleh kerana permohonan dia untuk pengurangan kadar sewa dan penyambungan tempoh sewaan. Jadi oleh kerana perkara itu telah berubah daripada perjanjian yang asal, jadi kita telah pun berbincang dengan dia kalau dia masih inginkan wang itu dibayarkanlah semua tunggakan, sehingga ini telah mencapai lebih 3 bulan ya, dah masuk 4 bulan lebih tunggakannya, dan kita telah pun menghantar notis untuk pembatalan bagi ini, dan lanjutan itulah dibuat rayuan, tetapi kita stick dengan keputusan kita untuk kekal dengan keputusan yang sedia ada. Tak ada. Dia memang dah tolak perbaikan bumbung tu. Kita ikut apa yang kita telah putuskan. Terima kasih. pun mungkin dapat boleh hidup balik semula. Okey. Yang ini juga untuk aquarium ni saya rasa masukkan jawatan kuasa yang plaza tadi sekali dalam 2 isu ni sampai untuk promote that kawasan tu balik semula. Tak ada. Kita pergi ke minit mesyuarat seterusnya. Jawatan kuasa OSC bilangan 3 2014. Mesyuarat pada 21 Mac 2014. Yang berwarna pink. Okey. Tak ada. Okey, kita sahkan. Seterusnya kertas berwarna biru minit mesyuarat jawatan kuasa perumahan, pengurusan bangunan dan binaan tanpa izin. Bilangan 1 2014. Bertarikh 24 Mac
Kertas berwarna biru ya. Biru. Tak ada? Nak merujuk kepada 3.3.2 muka surat 5. Saya jawatankuasa perumahan pengurusan bangunan dan pilihan tanpa izin. Saya cuma nak minta pembetulan. Minit ini Tuan Pengurusi meminta TPPB mengemukakan surat kepada pihak Yang Berhormat Dr. Haji Abdul Rani bin Osman berkenaan status pusat khidmat masyarakat yang dicadangkan di tapak berkenaan. Nombor 3.3.2. Surat 5. Surat 5 Surat 5. Jadinya dalam surat itu sepaham saya lah, masyarakat telah memutuskan bahawa surat Perjalanan bandar hanya keluar kepada pengusaha saja. Dia tidak ada kena berkaitan dengan pihak ketiga. Jadi tak ada kena-mena. Kita dah bincang saya rasa masa surat itu. Mengapa mesti nak kepada Yang Berhormat Dr. Haji Abdul Rani Osman? Walaupun disebut itu bahawa yang dipasang pada bendera apa ni? Bendera dulu pengurusi sebenarnya mengsyorkanlah dua pihak atau semua pihak dimaklumkan lah. Tapi Cik Razak kata tak perlu, so kita pindahlah minit ni kan. Pindah je. Surat pun sebelum keluar, kita keluar surat pada pengusaha je lah. Okey. Terima kasih. Okey, Datuk Pengerusi, terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kerana mewujudkan jawatankuasa ni. Saya terdapat catatan minit ni ada 3 perkara yang saya kemukakan tempoh hari itu tak dicatat. Okey. Apa dia? Terdiri pada satu kilang di Jalan Sungai Bila 8K4, kilang haram yang pada dulu mantang Encik Robert Chu pernah mungkinkan ini kilang. Lepas tu lagi satu kilang ataupun bangunan haram yang terletak di belakang food court Jalan Meru. Yang akhir sekali pengubahsuaian rumah yang terletak di 40 Jalan Datuk Daulah 2 di Jalan Teluk Gadung. Terima kasih. Teluk Gadung. Okey. Juga? Terima kasih. Muka surat 7 3.36. Tuan Pengerusi, saya minta mohon penjelasan tindakan yang telah diambil terhadap pihak tersebut lah, Tuan Pengerusi. Maksudnya nak tahu Ya. Nak tahu tindakan? Ya, penjelasan lah tindakan yang diambil lah. Sebab saya tengok structure tu mereka ada buat sikit pembinaan dan tak ada tape lah tempat tu semua. No. YB pun dah turun pandang dan tengok. That's why bangunan ada something? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir Datuk Pengerusi dan Ahli Majlis, yang berkaitan dengan perkara ni kita telah di Jawatankuasa telah pun mengeluarkan notis untuk pihak pengusaha untuk menghentikan kerja-kerja tapak lah. Apa yang kita buat lautan tapak itu, tapi dia telah membersihkan tapak dan tiada struktur belum naiklah semasa lawatan pertama tu. Jadi kita akan buat susulan baliklah sekiranya struktur dah naik tambah. Izinkan saya, yang kata pengadu ni kalau boleh saya rasa saya minta jabatan berkenan tip tempat tu lah.
Cerita. Sekarang ni dia turun masa tu dah tak ada, dia turun kata ada. So dia kena turun balik semula lah. Okey. Untuk pengadu yang kata 3 pengadu yang pengadu ni dia pergi semua ke Jabat Kusaiman. Cuma boleh buat tindakan dengan segera. Syarat pada 24 ya, ini 28 baru 4 hari kan. So mungkin bagi peluang ambil tindakan lah. Baru 4 hari. Okey. So, di peringkat Jabatan Berwenang kita telah pun dalam proses penyediaan kertas siasatan untuk mengambil tindakan tiga di Jalan Syurga. 333 pembinaan di atas reserve jalan. Saya nak buat siasatan lagi. Sebahagian daripada binaan utamanya dekat lot sendirian, ada sebahagian masuk ke reserve jalan. Jadi yang kita di Jabatan Berwenang kita ambil secara yang besar tu kita ambil tindakan untuk pengurangan. Tapi reserve jalan apa nak siasatan yang kawasan kita reserve jalan, kalau kita clear reserve jalan tu kita punya, it's okay, baru boleh hantar untuk perubahan. Kan? Reserve jalan. No. Keputusan yang kita catat kat situ, PJ mengambil tindakan di bawah Seksyen 46 Akta 133. Sebab bawah reserve cuma nak sahkan reserve tu kita punya JKR punya itu je. Buat itu sesegeraman. Kalau tu JKR kan takkan buat, dia akan refer pada kita bersama. The best is kalau itu kata reserve pejabat tanah. Itu yang paling kuat. Dia kena all together this one. Datuk Pengerusi, ini saya satu perkara yang tak libatkan minit mesyuarat tapi berkenaan dengan jawatan kuasa ni adalah saya nak dapat sikit maklumat terkini tentang tindakan penguatkuasaan terhadap Berkeley Corner yang saya difahamkan dah bawa masuk ke MTS kan. So ada apa-apa keputusan daripada MTS tak? Kita dah maklumkan bahawa pertama Pejabat Tanah dan Daerah Kelang akan memberi notis dan diberi kepada 3 bulan, tempoh 3 bulan kepada Berkeley Corner. Dan di pihak MPK, jalan tu hendaklah dibuat serentak. Minta syarikat yang tu oleh pemaju berkenaan. Dia tak ada itu. Itu dah keputusan terakhir dah saya dah maklumkan dalam mesyuarat mana. Itu dah ada tindakan dah. Datuk Pengerusi, cuma saya minta maaf lah, itu hari saya tak dapat hadir mesyuarat ni sebab saya ada outstation. Cuma yang dalam mesyuarat ni selepas saya tengok tu, kita sebelum ni ada mesyuarat pemutihan billboard. Dan sebelum ni, minit-minit masih ada lagi, bulan 12 kali terakhir saya mempengerusikan mesyuarat tersebut. Dan mesyuarat billboard saya rasa pun sebahagian daripada struktur haram ataupun sebahagian dia lah. Jadi mana minit dia? Bagi dalam ni. Jadi saya tak pasti dia ada dalam jawatan kuasa ini tak ada, ataupun jawatan kuasa kecil tu lagi dikekalkan. Tak ada lagi jawatan kuasa kecil tu sampai kita putuskan nanti. Sebab saya tak pasti apa sudah jadi dengan billboard di Kelang ni. Sebab dah ada keputusan kerajaan negeri untuk pejabat tanah melihat semula. Dah ada dah keputusan. Semua billboard satu Selangor ni. Datuk, cuma dia ada dua perkara. Satu yang billboard yang billboard yang berada di atas tanah yang tiada status dia, satu perkara. Perkara kedua yang saya nampak ia akan membuahkan hasil yang lumayan kepada PBT. Contoh dia, billboard yang meliputi keseluruhan permukaan kedai depan. Betul. Jadi saya rasa benda tu perlu ada. Dia akan mendatangkan hasil yang lumayan.
Tapi saya kata tadi dah ada keputusan kerajaan negeri untuk pejabat tanah dan daerah dan UPM melihat semula. Sehingga itu nanti kita akan maklumkan. Jalan semak. Dan apa akan terjadi dengan billboard sekarang saya nampak macam tumbuh macam cendawan. Dia naik. Yang tu kita akan buat Ustaz. Tapi tak nampak tindakan. Mungkin insya-Allah nanti kalau nak tengok nanti kita tunjukkan kat dia. Okey? Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi. Saya chairing meeting ni. Masa tu kita bincang seperti para dua ya, muka surat 3. Kita berbincang skop kerja. Tapi sedia maklum Cik Vincent tak dapat hadir masa tu, so tak adalah berbangkit pasal billboard tu kan. Tapi skop kerja kita dah selaraskan ya, seperti para dua tu, muka surat 3 tu. So kalau nak masuk perlu tambah. Saya kata tadi jawatan kuasa tu tunggu dulu. You jelas ya. So belum pasti masuklah. Okey. Okey. Yang tu banyak isu. Kalau you tahu buat happening tu di yang berlaku di provinsi lain, ya pun takut dia. Okey, kalau tak ada kerana saya baru tadi angkat itu ahli majlis angkat Zun itu 42C berkaitan dengan 3.32 itu berkaitan dengan 3.32 muka surat 2 muka surat 5 kontena itu. Sebab dari penjelasan itu sini memang kita tidak clear kita punya status. Sebab ini kes orang lama. Saya takut nanti saya baru angkat zon ini, saya akan hadapi satu kes itu yang panas hot topic. Saya nak minta sikit penjelasan berkaitan apa status atau stand MPK yang terpandang terhadap kes ini. Sebab dari keterangan ini, TPBB menjelaskan tapak tersebut adalah milik persendirian dan penguasaan tersebut adalah bekas ahli majlis MPK. Notis telah dikeluarkan dan pengurusan telah datang memohon diberikan tempoh serta memaklumkan kontena tersebut dijadikan pusat perkhidmatan masyarakat. Sebab ini adalah sikit keliru. Itu tempat kita boleh dibenarkan kah? Okey, ginilah saya bagi penjelasan ya. Saya dapat laporan daripada dua jabatan. Satu jabatan lesen. Dia memaklumkan asalnya dulu ni tapak ni untuk cuci kereta. So lepas tu semasa Cik di pakaran jadi ahli majlis, dia bawa satu kontena untuk jadi pusat rakyat ni kan. Aduan rakyat kan. Jangan mention nama. So lepas aduan seperti yang diputuskan, kita akan tulis surat. Saya suruh tulis surat kepada dua. Satu kepada parti, satu kepada orang itu. Tapi seperti suruh Cik Razak, tak payah tulis pada parti, tulis pada orang yang mengusahakan saja. Kita akan tulis surat lah. Nak tahu apa sebenarnya dia nak buat apa kat situ kan. Okey, itu laporan daripada lesen. Satu lagi laporan tanah tu tanah siapa? Daripada laporan lesen saya diberitahu tanah milik. Tanah milik. Confirm. Betul Cik Azhar? Ikut laporan. Okey, terima kasih Datuk Musi serta masyarakat. Izinkan saya untuk menambah sedikit information berkaitan dengan status tanah. Tanah ni pada asalnya adalah tanah besar yang mana tanah yang luas, kemudian asalnya sejarahnya tanah yang luas, kemudian apa berlaku pengambilan tanah dan juga pelebaran jalan untuk Jalan Meru. Jadi tanah tu dah tinggal baki tanah yang agak kecil, lebih kurang dalam 2-3 ribu kaki persegi yang berbentuk triangle. Dan semakkan ke atas tanah ni, Datuk Pengerusi serta ahli masyarakat, tanah ni adalah berstatus hak milik yang mempunyai lot number 2639 ya. Dan berdasarkan pada rekod juga, dan kita telah pun menerima maklumat, tanah ni mempunyai cukai tanah dan juga cukai pintu serta geran berasingan. So dalam kes ini kita menganggap bahawa ini adalah tanah berhak milik dan bukannya sebahagian daripada reserve jalan, walaupun lokasinya terletak betul-betul di tepi jalan, bersepadan dengan jalan. Malahan billboard yang ada di tepi Jalan Meru itu pun kita tengah siasat sama ada pendiriannya di sepadan, sebab mengikut dakwaan ada yang kata bersepadan
dan ada yang mengatakan di dalam tanah tersebut, dan ada juga yang mengatakan di reserve jalan tersebut. Jadi yang perkara itu saya kena semak betul-betul dan mungkin melibatkan pengukuran tapak. Tapi dalam kes ni, apa yang boleh saya nyatakan di sini ialah bahawa tanah ini adalah melalui semakan dengan pejabat tanah yang mempunyai hak milik. Cuma dari segi penggunaan dan juga zoning tanahnya adalah tanah untuk reserve jalan susu. Cuma isunya tidak diserah. Ya, maknanya dia masih pegang hak milikkan tanah tu. Jadi dalam kes ini bergantung kepada dua keadaan. Kalau kita bersandarkan kepada hak milik, dia ada hak untuk memohon apa-apa pemajuan kepada kita subjek kepada apa yang kita boleh benarkan, ataupun kerajaan perlu buat pengambilan tanah untuk dijadikan jalan susu. Itu inilah. Cuma tindakan yang kita buat Tuan Musi serta ahli masyarakat, sebab keadaan yang dibuat di tapak ni agak menjejaskan pemandangan. Maknanya struktur kabin sementara dan juga diletaknya tayar dan sebagainya. Yang itu kita telah memberi amaran supaya memperbersihkannya, dan pihak pengusaha telah pun membersihkannya dan berjanji kepada kita, dia kata nak submit untuk pusat khidmat tadi tu. Dan setakat 2 bulan yang kita dah bagi tempoh notis, pihak pengusaha masih gagal untuk mengemukakan cadangan pusat khidmat tersebut. Dan apa yang dibangkitkan kepada yang dalam masyarakat penguasaan lepas, yang mana minta dirujuk kepada yang berhormat adun kawasan, berhubung dengan dakwaan pengusaha yang mengatakan ianya adalah pusat khidmat masyarakat parti. Itu yang kita minta clarification. Kita nak minta penjelasan, adakah ianya direcognize oleh YB ataupun tidak. Jadi bila diputuskan ianya tidak perlu dirujuk, so surat tu kita akan tarik balik lah. Surat tu pun tak keluar lagi, Datuk. Jadi apapun, saya dah berbincang tadi dengan ahli majlis Ustaz Najahan, dan mungkin perkara ini terpulanglah pada masyarakat untuk mengambil tindakan susulan. Terima kasih. Dalam isu ni kita tengok dalam segi legality dia tadi. Ya, tengoklah aspek legality. Isu tanah, isu bangunan dan aktiviti tadi. Aktiviti itu sama ada dibenar atau tidak, itu kena lihat betul-betul. Ya. Jangan kita buat ni. Kalau dia tanah hak milik, kalau dia nak buat bangunan, ada KM, ada apa, itu mesti ada. Itu peraturan biasa dia ada. Ya, kena lihat yang tu. Mungkin yang attention dia kata tak untuk tu, sebab ada yang dia mengaku untuk aktiviti parti. Itu mungkin yang masyarakat itu cuba nak buat clarification. Itu je tujuan dia. Datuk, cuma saya tukar tambah sikit pasal sebab pada fakta dia, struktur kabin tu boleh tak menghalang jalan, nombor 1. Nombor 2, dia daripada letak struktur kabin tu, dia tambah lagi awning. Kalau dah tambah awning tu, struktur sementara ke struktur kekal? Itu persoalan daripada praktik dia. Itu yang saya kata tadi, kena tengok yang tadi, kalau kata bangunan sementara ke, bangunan kekal ke. Itulah, itu kena tengok betul-betul. Yang bukannya isunya, itu pada saya asasnya tadi, adakah dia tak mendapat kebenaran pada pihak berkuasa tempatan. Itulah. Saya rasa PBT boleh ambil tindakan. Yang tu berasaskan struktur. Tapi yang satu lagi, kalau you dah bagi 2 bulan, you jangan beri tempoh lama-lama pula lagi. Katalah sebulan. Lepas ni sebulan, you must be a stand for this. Kalau kita kata tak sesuai, tak sesuai. Kalau kita nak kata kita sesuai, kita cakap kita sesuai. You must make decision on that. Daripada kita dengar hearsay. Datuk Menteri. Tanah yang mana untuk jalan Meru, jalan utama, tetapi baki tu tidak diserah oleh tuan punya tanah. Dan kerajaan pun tak ambil alih, tak mengambil balik tanah tu. Jadi dalam kes ni dia peganglah hak milik tu. Isu-isu tanah yang patut diserah, takut tidak diserah tu, cara mana kita nak pasti diserah? Itu sepatutnya di semasa proses 12B pentadbir tanah, sepatutnya memastikanlah bahawa tanah-tanah tu diserah. Dan hak milik tanah tu tidak dikeluarkan sepatutnya. Dalam kes ni geran tu dikeluarkan, hak milik tanah, pemilik tanah pun dicatat. Datuk Penghenti, izinkan saya. Sebab semasa kita ada jawatankuasa B-Board tahun lepas, kita dimaklumkan daripada PTD, tanah ni tanah reserve, tanah kerajaan. Itu pasal kita pun merasa keliru. Kita nak tahu status tanah ni. Sekarang balik itu tadi,
make sure tengok tanah hak milik dia betul ke tidak ni. Sekarang ni kalau ni information sebelum ni lain, yang ni finalnya dalam sebulan ni Jai. Dia tengok betul-betul dengan bangunan dan kita dapat status tanah, we know what to do. Datuk, lagi satu yang menambah kepada kenyataan tadi itu, saya difahamkan pada mesyuarat akhir billboard tu, dia dinyatakan supaya, disyorkan supaya billboard tersebut tidak lagi dikeluarkan lesen, not to renew the license. Jadi apa sudah jadi? Renew again or not renew? Kalau dia when the structure is not renew, then the structure is haram. Kita tengok ni. Untuk pengusi tentang isu ni, yang tadi bangkitkan, saya memberikan sedikit info. Yang pertama, saya dah berbincang dengan YB kawasan dan dia mudah sahaja ikut peraturan. Kalau tak ada KM, kalau tak lulus, kalau dia mohon KM tak lulus lah. Mudah sahaja. Yang keduanya, kita kena jelas tentang status tanah tu lah. Sebab perancang dah beritahu tadi, tetapi masih ada lagi kesangsian. So kau boleh ada hitam putih lah, biar semuanya jelas, supaya tidak ada kesangsian di situ. Dan sekiranya benar itu hak milik, maka ikut aturan kita dia boleh mohon KM. Cuma tu bilang OSC menerima atau menolak nanti. Itu sahaja. Allahuakbar. Kita ikut peraturan. Kita sedia betul. Tapi saya minta fakta ni jangan berubah. Kalau kita dah buat keputusan fakta berubah, bukan matilah. Banyak susah lah. Itu langit jatuh pun bukan selimut lagi tau. Jadi fakta ni, itu sebab ketua jawatan sebelum kita dalam jatuhan kuasa ataupun kita buat keputusan, fakta mesti tepat. Kalau berubah-ubah, itu sebab saya nak bertulis, disahkan, senang kita. Jangan besok kita yang buat keputusan, kita buat keputusan yang tersilap. Okey? Next. Okey, kita pergi ke... Tadi kami ada pre-council dan kami melihat yang pertamanya syabas kepada Datuk dan ke urus dia yang menunjukkan jatuh yang baru. Dan ini antara masalah yang kita hadapi di masalah bangunan haram dan sebagainya. Cumanya di sana ada penguasaan, di sana perancang telah bentangkan kepada kami dan cukup cantik sebenarnya pembentangan tersebut. Dan di situ kita bertemu dengan satu akta yang tidak dilaksanakan di MPK. So, untuk sesi yang baru ini, kami mohon supaya perkara itu dibuat sekali lagi, khususnya kepada ahli majlis yang baru, tentang penguasaan akta-akta tersebut. Supaya kita tahu refer di mana kalau kita ambil tindakan. Dan satu lagi yang timbul masalah ialah time frame dia. Sepatutnya beberapa hari, sepatutnya notis keluar, sepatutnya. Sepatutnya beberapa hari kita boleh seal tempat tersebut, serta-merta ataupun sebaliknya. So, perkara-perkara ini kami ingin tahu untuk membantu MPK. Allahuakbar. Bagilah. Sebab yang semua pun bukan lawyer juga kan. Jadi kena faham. At least jangan bentang cara orang faham. Siapa akan buat ni? Perancang. Perancang. Satu kursi saya hanya fokus sebab memanglah tak dinafikan, memang setengah-setengah kita agak keliru tentang peruntukan. Yang saya buat tahun lepas tu just secara asas lah berhubung dengan akta penguatkuasaan di bawah akta, sebab ramai yang masih tidak jelas berhubung dengan setakat mana bidang kuasa penguatkuasaan di bawah akta perancang lah. Dan pendetailannya tu mungkin kita perlu duduk bincang. Tapi orang luar ingat MPK buat bagus daripada daripada Perak pun datang nak tengok. Kita rasa kita tak puas hati lagi. Itu saya rasa itu satu tindakan yang bagus tau. Kita rasa tak puas hati, kita nak perbaiki. Orang dah elok dah. Tapi kita kata kita tak baiki. Dia tak baik, kita perlu baiki. It's good actually. Okay, syukur ada something say. Datuk, muka surat 10 6.2 gangguan bekalan air itu maklum balas apa tu? Saya maklum balas tu apa tindakan yang diambil? Okey. Gangguan bekalan air saya difahamkan akan berterusan. Saya tak tahu sampai. Catuan, gangguan catuan yang akan berterusan. Dan the main anchor will be that Sabas lah.
Tapi kita sebagai pembantu dalam bantuan ini, dalam mesyuarat yang semalam, pihak semua PBT minta bersedia dengan beberapa tim untuk membantu sebab takut masuk fasah ketiga keempat. Untuk ini kita ada berapa tim nanti, Andri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba sedikit tentang mesyuarat pelan tindakan pengoperasian bagi menghadapi catuan air peringkat 4. Tujuannya adalah untuk mengurangkan pengeluaran air terawat daripada empangan air berjumlah 1,000 juta liter sehari. Dan kawasan yang terlibat pada kali ini adalah keseluruhan negeri Selangor kecuali daerah Sabak Bernam dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jumlah akaun terlibat dianggarkan 1.1 juta akaun yang melibatkan 1.3 juta pintu isi rumah. Bantuan yang akan diperlukan daripada pihak PBT adalah 10 orang kaki tangan yang melibatkan 3 unit kenderaan yang akan bergerak untuk membantu membuka dan menutup injap-injap air, saluran air mengikut jadual yang telah diluruskan oleh pihak kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, setiap pasukan ini akan diketuai oleh kaki tangan daripada Syabas dan waktu penugasan daripada 8 pagi hingga 8 malam termasuk Sabtu dan Ahad seperti mana jadual catuan air yang dikeluarkan pada minggu hadapan. Untuk daerah Kelang dan Shah Alam, bilangan pasukan adalah 25 pasukan dan bilangan injap adalah 97 injap yang terdapat di daerah Kelang dan Shah Alam. Itu saja, Datuk. So, injap ni injap apa Wah yang kat mana? Untuk pelepasan dan penutupan air. Wah diinjap di mana? Contohnya, tak takutkan cakap injap ada yang tak faham. Contoh di macam lipat kajang. Okey. Ada kunci daripada kolam tarahan itu yang akan dibuka mengikut jadual. Okey. Dan akan ditutup semula mengikut jadual. So ikat di tangki itulah. Ya. Pusat saluran dia ada juga yang pusat saluran terus daripada empangan Sungai Selangor untuk ke penduduk di kawasan persekitaran. Okey, yang tu tolong buka pusing tu. Ya. Jangan tak ada orang ke Sabah? Tak, sebab peringkat keempat ni melibatkan keseluruhan negeri Selangor, kaki tangan dia tidak mencukupi. Pada sebelum ini hanya Kita boleh minta ke pada Sabah sebab kita buat kerja dia, boleh ke? mesyuarat petani kelarasan oleh kerajaan negeri akan ada lagi sekali mesyuarat. Kerja dia Kamal. Bolehkah mereka beroperasi di Shoplot? Terima kasih. Assalamualaikum Datuk Pengerusi. Untuk dari segi beroperasi, dari segi dasarnya kita memang membenarkanlah di Shoplot, tapi hanya di hanya dibenarkan di yang berada di tepi saja. Corner lot. Barulah yang lama-lama saya tengok ada kan kat tengah-tengah ada lagi kan. Oh ni yang sebab dasar tu dasar baru. Dia ada time frame, nanti jangan ingatkan. Kemudian kalau yang tak boleh sen tu patut tak boleh beroperasi lah. Yang tu pengawasan. Tapi dasar barunya buat hanya dibenarkan di corner lot saja. Okay, itu dasar. Jadi cuci kereta yang tak ada lesen, apa tindakan oleh PK? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang untuk pemakluman ahli mesyuarat tahun 2014, sepanjang 3 bulan ni sebanyak 13 premis cuci kenderaan telah kita sita dan 18 kompon telah kita keluarkan untuk kepada mereka yang tidak mempunyai lesen pusat cuci kenderaan. Syabas, say something. Boleh tak kita claim? Kita tolong buat kerja je. Salam sejahtera Tuan Pengerusi, ahli-ahli majlis, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dari Syabas Kelang Shah Alam ya. Saya just nak menambah apa yang tadi saudara Andri mengatakan tadi.
Sebenarnya injap ataupun valve ni di locationnya di outlet kolam-kolam yang membekalkan air kepada kawasan-kawasan berkenaan. So kita akan dengan prasarana kita memerlukan bantuan sebenarnya because cycle dia every 2 days once. Biasanya cycle dia dalam dia bagikan kepada 2 zonnya. Bagi zon yang mendapat air, Syabas menjangkakan secara amnya pengguna mendapat bekalan air pada jam 4 petang pada hari tersebut dan berterusan selama 41 jam dan ditutup semula pada jam 9 pagi pada hari catuan tersebut. Bagi zon yang dijadualkan mengalami catuan, bekalan air dijangka berhenti pada jam 9 pagi pada hari pertama catuan dan berterusan selama 55 jam sehingga dibuka semula pada jam 4 petang 2 hari selepas itu. So itulah cycle yang biasa digunakan oleh Syabas. Ada kalanya air sampai kepada pengguna lambat, ada yang awal. Itu disebabkan oleh jarak di antara kolam air dengan setiap premis pengguna adalah berlainan. Dan kawasan yang pengguna yang tinggal di kawasan yang tinggi biasanya ataupun di penghujung sistem bekalan air akan mendapatkan air lebih dalam masa lebih lama sikit. So itu yang biasa yang berlaku. Ya, sekian, terima kasih. Yalah, dia tak cukup orang untuk buat tu ya? Actually, we have people lah, but not enough. You have people but not enough lah. Yes, yes. Pada awalnya actually SPAN and pihak luas membantu kita lah, tapi tak dapat. Untuk pengerusi saya nak bertanya Sabas, dalam mesyuarat pembentangan you dekat MTES tu, kalau masuk fasa kritikal, Kelang memerlukan 145 tanker. Dah ada ke dia punya logistik? Kita tak ada banyak macam tu tanker lah, tapi that's why diharapkan PBT dan mungkin PBT dapat membantu untuk tanker-tanker ni biasanya dihantar kepada kawasan-kawasan yang memerlukannya dalam kes-kes emergency saja. Dalam tempoh catuan ni tanker-tanker sepatutnya tak boleh digunakan because ditetapkan kawasan mana yang zon mana yang dapat air dan zon mana yang tak dapat air. So biasanya tanker ni dihantar kepada kawasan yang memerlukan air, biasanya dalam kes-kes kematian ataupun kes-kes majlis keramaian yang air itu terpaksa dibeli. Lori akan dibekalkan dengan air sekali dan bekas untuk air itu kena sediakan sendiri. Ya, itu saja. Ini untuk makluman Sabas lah. Kami pun tak adalah tangki di PBT ni, tangki air itu sebanyak 100 lebih, tak ada lah. Ya, setakat apa yang kami ada, kita cuba bantu. Tapi kita ni membantu kena ingat faham tu macam feeder dia, bukannya the anchor kena faham tu. Jangan pula nanti PBT pula dipertanggungjawabkan jika sesuatu public marah ke outcry public lah. Itu yang kena ingatkan. Sabas kena main jadi anchor misi ke depan. Ya. Saya tak mau PBT ni ke depan. Okey. Tuan Pengerusi, nak sikit tanya berkaitan dengan Sabas. Sekarang kita kalau itu kontrol air, 2 hari ada, 2 hari tak ada. Mengapa tambah 1 hari ada, 1 hari tutup? Dia lebih senang untuk itu pengguna-pengguna dengan dia punya kutipan. Actually, ahli majlis ini telah pun dibincangkan oleh pihak SPAN under federal government, oleh pihak luas under state government dan oleh Syabas. Didapati yang lebih efektif based on previous experience ya, catuan air yang dulu. 2 days once is the best option because 1 day once tu menyebabkan banyak yang what you call disturbances and unsettlement because first day you collect water, the second day you don't have water is quite problematic. So 2 days once melibatkan 2 days once tu more for
proper planning antara pengguna tu. They can plan properly. So itu sebabnya. Terima kasih. Okey, kalau tak ada apa, kita pergi satu lagi mesyuarat Jawatankuasa Infrastruktur dan Kebudayaan Awam bilangan 1 2014. Mesyuarat bertarikh 25 Mac 2014. Kertas berwarna oranye. Datuk, ni ada pembetulan muka surat 11 bilangan 3.4.1 ia dibangkit oleh saya, bukannya Encik Sukumaran. Tak ada. Terima kasih. Datuk Pengurusi, saya nak merujuk kepada laluan daripada untuk infra punya. Ini perkara lain, hal lain. Tak ada hal lain. Boleh lagi? Tak, dalam full council tak ada. Tak ada hal lain. Tak ada bincang. Okey. Ni tak ada ya? Kalau tak ada, saya ucap terima kasih. Hari ini tidak ada ucapan penangguhan. Penangguhan akan datang oleh ya, tak boleh. Tak betul. Ucapan penangguhan tuan akan jadi kita ikut susunan lah. Ya. Next full council you akan ucapan penangguhan, lepas tu dan minta urus dia maklumkan kepada ahli majlis yang kena bucap tu sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum. Sebab boleh senang. Boleh je preparation lah. Jadi senang lah. Jangan nak prepare. Saya lebih suka kalau you prepare tu jangan setakat baca je. Buat ada slide, tunjuk. Cantik ada IC. Barulah nampak ada up sikit lah. Baru nampak. Macam CSI. CSI. Oh ada. Tak ada. Tak nampak lah. Kalau mesti ada suggestion, kita suggest. Sebab kalau bertulis, saya nak suruh masuk ke dalam laman web supaya ucapan penangguhan tuan-tuan itu boleh juga didengari sampai bila lah. Itu program boleh dibaca. Saya nak kalau tu masuk ke laman web. Recorded ni payah sikit orang nak dengar, orang baca. Kalau you dah ada slide ni point-point misalnya, kita masuk point public boleh baca. What is your punya. Itu saya punya pandangan lah, dan saya nak buat itu. Kalau you cakap cara mulut ni payah kita nak tulis balik semula. Kalau you ada dalam dan bertulis, kita terus masukkan ke dalam web MPK. Cukup? Okay, your challenge lah, sebab you akan dapat juga di bukan publicity je. Dia punya IT punya tu kan? Ada kan? Gaji-gajet. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.